Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada Encik Rafizi kerana telah memberi peluang kepada kumpulan kami untuk melakukan pembentangan. Kumpulan kami adalah kumpulan S3PD akan membentangkan tajuk projek penyelidikan kami yang bertajuk Nutrisi di kalangan pelajar FTSM. Berikut merupakan hasil tembubuan kami bersama graduan Sains Makanan daripada UKM, Cik Nurul Ain. Assalamualaikum dan selamat petang. Di sini kami bersama-sama dengan Cik Nurul Ain, graduan Sains Makanan dari UKM. Tanpa membuang masa, saya ingin bertanyakan satu soalan kepada Cik Nurul Ain. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan nutrisi itu sendiri dan adakah ia dititikberatkan di dalam menu makanan semata-mata? Cik Nurul Ain, sila beri hujah anda. Assalamualaikum, terima kasih atas soalan. Sebenarnya nutrisi ni bermaksud pemakanan yang seimbang. Pemakanan yang seimbang ni maksudnya kita ambil makanan tu pada kadar yang mencukupi dan mengandungi semua nutrien yang sepatutnya macam karbohidrat, protein, lemak dan semua vitamin dan mineral. Sebenarnya pemakanan yang seimbang ni bukan saja termasuk dalam makanan saja. Sebenarnya kita kena juga titik beratkan aktiviti fizikal. Sebab kalau kita ambil makanan yang seimbang tapi kita tak buat aktiviti fizikal, so sebenarnya macam kita tak gunakan pun tenaga kita tu sebagai kita tak gunakan kalori dalam makanan tu sebagai tenaga, so lama-lama akan menjadi lemak. Itu sebenarnya maksud nutrisi. Nutrisi didefinisikan sebagai makanan yang seimbang yang merangkumi kesemua jenis nutrien seperti lemak, protein, karbohidrat, serat dan vitamin. Namun, ramai daripada kita yang salah faham dengan konsep nutrisi dengan menghadkan skop nutrisi hanya pada cara pengambilan makanan. Ianya sebaliknya, libatkan aktiviti fizikal seperti bersenam, berlari dan sebagainya. Barulah definisi nutrisi yang sebenar dapat dicapai. Hasil dapatan kajian yang kami perolehi sepanjang semester ini, kami dapati bahawa pelajar FTSM ini mereka mengambil makanan nasi lemak pada pagi dan mereka mengambil makanan tersebut lebih kurang ada pukul 10 ataupun 9 pagi. So adakah nasi lemak itu salah satu menu makanan yang berkhasiat dan adakah ia memberi kesan kepada pengambilan makanan itu pada lewat waktu seperti pukul 10 pagi itu? Sebenarnya sarapan yang kira elok untuk diambil adalah macam daripada pukul 8 sampai pukul 10. Kalau pukul 10 tu dah start minum pagi dan pukul 12 dah start makan tengah hari kan. Untuk pengambilan nasi lemak untuk sarapan pagi sebenarnya tak ada masalah. Nasi lemak tu sendiri dah mengandungi semua nutrien. Contohnya karbohidrat dari nasi, ikan bilis tu dari semua protein, sayur-sayuran macam timun kan. So nasi lemak tu sendiri dah memang mengandungi semua nutrisi. Tapi kalau kita ambil berlebihan, contohnya hari-hari makan nasi lemak, tak pun sekali makan nasi lemak 2 pinggan nasi lemak, itu yang menjadikan tak sihat. Itu yang boleh menyebabkan kepada obesiti, kencing manis. Berkenaan dengan pengambilan sarapan yang lewat sebenarnya agak kurang bagus. Sebab kalau katakanlah kita dah ambil sarapan pukul 10 pagi, lepas tu kita ambil makan tengah hari pukul 12. So kalori yang kita ambil masa sarapan tu tak sempat pun dibakar untuk sebagai tenaga, lepas tu kita dah tambah lagi kalori. So kalori yang berlebihan tu yang boleh menyebabkan kepada lemak, kepada menjadikan obesiti. So sebenarnya kalau nak elakkan apa yang kita makan tu jadi lemak, sebab tu kita kena bersenam. Daripada bersenam tu kita boleh bakar lemak tu. So itulah jawapannya. Pengambilan sarapan pagi yang baik adalah dalam lingkungan jam 8 hingga 10 pagi. Dan pelajar tidak digalakkan untuk melewatkan pengambilan sarapan pagi kerana boleh berlaku perkelebihan pengambilan kalori yang berlebihan di antara sarapan pagi dan makan tengah hari. Dan hal ini boleh menyebabkan seseorang pelajar itu terjerumus dalam penyakit obesiti. Pengambilan makanan yang berat pada waktu pagi tidak menjejaskan kesihatan pelajar kerana secara faktanya penggunaan tenaga yang paling tinggi adalah pada waktu pagi jika dibandingkan dengan waktu tengah hari dan waktu malam. Jadi adalah disarankan untuk setiap pelajar untuk mengambil berat akan pengambilan sarapan pagi kerana untuk memastikan pelajar mengharungi hari-harinya dengan baik. Hasil daripada kajian yang kami perolehi, secara rambangnya pelajar FTSM ni tidak mempunyai masalah kronis serius. Jadi walaupun mereka ni tidak mempunyai
berapakah bajet minimum yang boleh diperuntukkan untuk menikmati sepinggan hidangan yang mempunyai cukup zat? Sebenarnya saya rasa kita tak ada tetapkan berapa minimum untuk satu hidangan yang sihat yang ada semua nutrien. Sebabnya, katakanlah nasi ayam. Satu pinggan nasi ayam berapa? RM3.50 boleh dapat kan? Tu RM3.50. Itu baru ada kira protein daripada ayam, karbohidrat nasi, sayur dah ada. Cuba kita tambah lagi satu hidangan iaitu buah. Baru lengkap satu hidangan yang kira seimbang lah. So kalau tambah buah yang potong-potong tu baru RM1 satu bungkus kan. So dalam lebih kurang RM4.50 lah kira kita boleh belanja untuk dapatkan satu hidangan yang kira lengkap. Tiada kadar minimum atau maksimum bagi seseorang untuk mendapatkan nutrisi yang lengkap. Namun, seseorang harus berbelanja mengikut kemampuan masing-masing. Sebagai contoh, nasi lemak harga RM2 manakala nasi ayam harga RM5. Kedua makanan ini mengandungi tahap nutrisi yang sama. Oleh itu, pemilihan yang tepat memainkan peranan dalam menentukan kos berbelanja. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa pelajar FTSM ada mengambil beberapa suplemen. Contohnya B-kompleks, vitamin C dan juga probitan. Soalan saya, adakah suplemen ini membantu dalam meningkatkan kadar nutrisi di badan manusia? Sebenarnya pengambilan suplemen ni tak ada masalah. Memang dia boleh meningkatkan kandungan nutrien dalam badan kita. Contohnya kita ambil kalsium kan. So memang boleh cover kalsium yang kita ambil contohnya daripada susu semua. Tapi cuba kalau kita bandingkan kita ambil suplemen dengan kita ambil katakanlah suplemen vitamin B. Kita ambil buah. Buah tu sendiri dah ada banyak vitamin. Ada vitamin A, vitamin C, katakanlah apple ke orange kan. Kalau kita makan buah, kita dapat semua vitamin. Tapi kalau kita ambil suplemen vitamin B saja, so kita dapat vitamin B je. Macam mana dengan vitamin yang lain, kita nak ambil suplemen lagi. So macam takkan kita nak ambil banyak-banyak suplemen kan. Memang tak disangkal lah yang pengambilan suplemen boleh meningkatkan nutrien dalam badan. Tapi kita tak dapat semua nutrien. So kalau saya sebagai seorang graduan sains pemakanan, kita takkan cadangkan kepada kita punya katakanlah subjek untuk ambil suplemen. Sebab suplemen dengan buah tu lagi murah daripada suplemen yang kita beli. So lebih baik kita ambil buah yang lebih murah, yang kita boleh dapat semua sumber mineral dan vitamin. Baiklah. Tiada halangan sekiranya seseorang ingin mengambil suplemen sebagai makanan tambahan. Tetapi terdapat langkah lebih relevan. Sebagai contoh, kita boleh mengambil buah-buahan seperti sebiji apel maupun sepotong betik yang mengandungi pelbagai nutrien di dalamnya. Malahan, pengambilan buah-buahan lebih kurang dari segi kos berbanding pengambilan suplemen yang lebih tinggi kosnya. Sekarang ni saya nak bertanya berkenaan pengambilan makanan untuk pada waktu malam. Hasil yang kami dapati menunjukkan bahawa yang pelajar FTSM ni diorang suka mengambil makanan panas seperti nasi goreng, kuotiao sup dan semuanya makanan yang dimasak secara terus. So adakah makanan panas ni merupakan salah satu menu yang bernutrisi? Dan juga bilakah waktu yang sesuai untuk kita sebagai pelajar untuk makan malam, waktu sesuai untuk menikmati makan malam? Makanan panas macam nasi goreng semua tu kan, kita tak label dia sebagai makanan yang sangat bernutrisi. Sebabnya kalau nak kata sangat bernutrisi, boleh je kalau kita makan benda lain pun sama je nutrisi dia kan. Tapi macam contohnya nasi goreng tu sendiri bolehlah dikatakan bernutrisi. Sebabnya bila kita masak nasi goreng, mesti ada kadang-kadang ada udang, ada ayam dan ada sayur juga kan. So kalau katakanlah kita makan nasi goreng tu tapi kita asingkan sayur, asingkan udang, itu yang menjadikan makanan tu tak bernutrisi. Untuk kalau makanan panas ni kita boleh ambil bila-bila masa je, tak semestinya untuk makan malam lah. And untuk masa yang paling sesuai untuk makan malam, kalau boleh seelok-eloknya macam pukul 7. Pukul 6 tu kira paling awal lah. So, kalau kita ambil katakanlah pukul 8, pukul 9, kadang-kadang kita dah tidur, pukul 10 kita dah tidur. Sebab malam aktiviti kita dah kurang. So sebab tu kita kena ambil makanan yang lebih awal supaya body kita sempat nak kira gunakan kalori tu sebagai tenaga dalam badan kita. Masakan panas
mungkin menjamin kesegaran untuk suatu makanan, namun ia tidak cukup ukur untuk menyatakan makanan tersebut cukup nutrisi. Makanan berhasiat melibatkan semua jenis nutrisi di dalamnya. Jika makanan itu segar tetapi kurang nutrisi, ia juga tidak berhasiat juga secara keseluruhannya. Makan malam disarankan untuk diambil sebelum waktu maghrib pada pukul 6 sehingga 7.30 malam. Hal ini untuk mengelakkan kalori yang terbina dan terbentuk di dalam badan tak digunakan pada waktu malam kerana aktiviti tidak aktif seperti tidur. Sebagai student lah, kami sentiasa selalunya seorang student tu mesti stay up untuk study malam. So, bila dah stay up sampai malam tu, mesti perut kami akan lapar. Okay? So, apakah jenis makanan yang sesuai, yang bernutrisi jika seorang student tu dia nak stay up? So, apa benda yang dia perlu makan? Kalau kita nak makan lewat malam, takkan kita nak makan nasi lagi kan? Okey. Maknanya kita boleh macam makan biskut, makan oat, tak apa kita minum susu ke, sebab itu semua kira boleh isi perut kita lah. Macam kalau kita nak makan roti pun tak ada masalah sebenarnya. Macam 2 keping cukup lah, janganlah sampai 4 keping sebab nak ikutkan kalau satu hidang tu 2 keping roti. Macam biskut 4 keping biskut. Macam itulah cukup. Kalau lebih tu kita padan-padan lah macam jalan ke bagi dia bakar sikit lemak kita kan. Okay. Sini okay, ada maklumat tambahan sikit lah. Kalau seorang tu dia memang macam jenis kuat makan tapi dia nak kuruskan badan dia kan. Tapi dia tak boleh nak tahan rasa makan. So kita boleh buat macam ni. Makan dalam kuantiti yang sikit tapi kerap. So that tak adalah kita makan sekali banyak kan. Masa nanti kita mesti lapar, so kita makan lagi sekali banyak. So dah kira banyak yang kita consume. So makan dalam kuantiti yang sikit tapi kerap. Macam itulah juga kalau malam-malam kita sit up, kita rasa lapar, so kita ambil makanan tu sikit tapi kerap. Macam katalah okay, lapar, makan biskut sikit. Lepas tu tak lama tu lapar, makan lagi biskut. Dan kita makan tiba, makan nasi goreng. Lepas tu nanti stay up lagi, lapar lagi, nak makan lagi Maggi pula. Tu yang dia jadi tak sihat dan boleh menyebabkan obesity. Sekiranya anda mengambil makanan di waktu malam sebagai sumber tenaga di waktu malam untuk mengulang kaji, anda disarankan untuk mengambil makanan ringan seperti biskut, roti ataupun susu. Sekiranya anda mengambil makanan berat di waktu malam, anda boleh mengundang kepada penyakit obesiti. Apa yang mengejutkan kami sebenarnya adalah hasil kajian tersebut kami dapati kebanyakan pelajar FTSM mereka suka makan di luar. Makan luar kampus lah, bukan dalam kafe macam contoh Kolej Merenkaja ke Kolej KUO ke. So kebanyakan diorang suka makan di luar. So adakah makan di luar tu lebih makanan diorang boleh lebih bernutrisi jika dibandingkan dengan dalam kafe di kampus? Okay, sebelum tu saya nak tanya lah pada pendapat awak bertiga lah kan, rasanya makan dekat kafe dengan makan dekat luar daripada kampus sama ke tak sebenarnya? Maksudnya terms dia still makan luar kan? Rasa-rasa korang sama tak? Sama. Dari segi persediaan penyediaan makanan, so saya rasa ada perbezaan lah. Mungkin luar tu lebih sedap dalam. Tapi dari segi nutrisi tu kami bidang IT pun tak tahu apa itu nutrisi sebenarnya. So saya tanya ke Pelicik. So kami pasti sebenarnya adakah ada perbezaan? Okay, pada pendapat saya lah kan, sebenarnya pelajar ni memang tak ada pilihan lain. Dia memang kena makan kat luar. Sebab nak masak sendiri mungkin tak ada masa, ataupun dia tinggal dekat college memang tak boleh nak masak sendiri kan. So kalau dari segi nutrisi nak dibandingkan kafe dekat college dibandingkan dengan luar, kalau kita ambil macam saya cakap tadi, kalau kita ambil sumber yang kira lengkap dalam satu hidangan tu kira dah bernutrisi. Sekiranya nutrisi ni kita boleh dapat dari mana-mana pun. Kalau kita masak sendiri, kita makan dekat kafe ke, kita makan kat kedai luar ke, kalau nak katakan kita makan McDonald ke kan, still kita boleh cakap dia bernutrisi. Sebab dia ada salad dalam burger tu katakanlah kan, ada daging, ada roti tu dah semua karbohidrat kan. So kalau dari segi nutrisi tu bagi saya sama je. Tapi mungkin kalau dari segi kebersihan kita pun tak tahu kan, kalau kat kedai tu betul ke dia bersih. Tak pun dari segi ingredient, dari segi bahan yang digunakan. Kalau kat kedai mungkin dia guna Ajinomoto.
So Ajinomoto ni dikaitkan dengan darah tinggi kan. So kita tak tahu. So kalau kat kafe pun kita tahu ke dia guna Ajinomoto ke tak. So maknanya sama je bagi saya. Dan kandungan nutrisi tu memang boleh dapat kat mana-mana. Pada zaman sekarang, kita tidak punya masalah untuk dapatkan makanan. Okay, sebagai contoh, saya ambil kawasan Bandar Baru Bangi. So, di kawasan Bandar Bangi, kita punya banyak gerai, kedai, restoran maupun kita ada McD, kita ada KFC. So, kita tidak punya masalah untuk dapatkan makanan ataupun kita tidak memberikan alasan tidak mahu makan kerana di luar sana, terutamanya pelajar UKM kampus Induk Bangi, kita punya banyak pilihan menu untuk kita jadikan sarapan. So, apa yang paling penting pada kita sekarang ni adalah kita perlu cari makanan yang bernutrisi untuk kebaikan diri kita sendiri, dan juga faktor lainnya yang perlu kita titik berat adalah kawasan kita untuk menjamu selera tersebut. Kerana kita perlu juga mencari kawasan yang bersih, kawasan yang aman untuk kita menjamu selera. Okay, kalau boleh saya tahu kan pendapat berbagi daripada Encik Ain kan, adakah kita perlu memeriksa satu kawasan tersebut sama ada kita belum tahu tak, berdasarkan kita tengok satu gerai tu ataupun gerai ke restoran, adakah kita boleh dapat kesan adakah tukang masak tu dia mementingkan tahap nutrisi dalam menu masakan mereka? Okay, kalau nak tengok kepada tukang masak tu, kena pergi dapur lah nak tengok dia bersih ke tak, dia pakai macam mana kan. Okay, sebenarnya tukang masak tu kriteria dia macam mana? Mesti tutup kepala kan, kuku pendek. Tapi kita sebagai orang biasa lah, kita bukan senang-senang boleh masuk dapur nak tengok dia kan. Okay, so kat sini main peranannya orang yang bertanggungjawab, contohnya Kementerian Kesihatan. Lagipun kedai, setiap kedai kadang-kadang kita boleh tengok dia ada grade tu, grade A ke B kan. Daripada situ kita tahu tahap kebersihan kedai tersebut. So kalau kita tahu kedai tu bersih, saya rasa kita boleh yakinlah pekerja dia mengamalkan kira kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan pemakanan. Okay, akhir sekali, apakah yang dapat Cik Ain simpulkan sepanjang perbincangan kita hari ini melalui soalan-soalan yang kami ajukan? Okay, adakah pelajar FTSM mempunyai masalah dalam pengambilan nutrisi dan tidak mengamalkan diet pemakanan yang betul dan seimbang? Okay, kalau kita nak tengok macam seseorang ni ambil pemakanan yang seimbang ke tak, dia ada masalah pemakanan ke tak, sebenarnya kita bukan tengok pada pemakanan dia sahaja. Kita kena tengok dia punya macam indeks sistem tubuh, BMI kan. So kat situ kalau kita tengok berlebihan, so maknanya kita tahu dia obese. Lepas tu kita tengok pula pemakanan dia, berlebihan. So maknanya itu baru kita boleh kategorikan dia macam tidak mengambil pemakanan yang sihat. Okay, secara kesimpulannya, kita sebagai kira pelajar ke siapa-siapa lah, tak kira umur berapa pun, kira kita kena ambil pemakanan yang seimbang. Maksudnya mengandungi semua nutrien. Sebenarnya macam saya ada tambahan sikit lah. Kalau macam sayur dengan buah, kita kena ingat 5 a day. 5 a day ni maknanya 3 serving sayur, 2 serving buah. Maknanya satu hari tu kena makan 3 serving sayur dan 2 jenis buah, 2 biji buah dalam satu hari. So kira baru kita dapat semua nutrisi tu lah. And tak semestinya dalam kehidupan seharian ni kita kena pentingkan pemakanan, nak pemakanan seimbang, nak makan sihat je. Tapi kita lupa pasal aktiviti fizikal. So maknanya pelajar ni kadang-kadang dia belajar je, dia lupa nak petang-petang pergi bersenam. And bersenam ni tak semestinya kita kena buat aktiviti yang berat macam main bola ke, main basikal lah. Kita boleh je sebenarnya jalan dalam kawasan. Macam at least 30 minit satu hari. Dalam seminggu 2 hingga 3 kali. Itu baru kita boleh katakan kehidupan yang sihat lah. Merangkumi pemakanan yang seimbang dan juga aktiviti fizikal. Terima kasih kepada Cik Nurul Ain yang telah memberi penjelasan yang begitu spesifik tentang apa yang telah kami soalkan. Akhir kata daripada kami, memang betul lah nutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menemuramah beberapa orang pelajar FTSM tentang pengambilan nutrisi dalam makanan. Okey, jom. Hai, saya nak tanya beberapa soalan. Boleh? Boleh. Adakah anda mengambil sarapan pagi?
Pagi ni tidak. Selalunya? Selalunya pun tidak. Sebab? Saya selalunya kelas saya kelas pagi. Jadi setiap pagi saya perlu bergegas ke kelas. Jadi tak ada masa untuk ambil sarapan pagi. Oh, jadi anda mengambil makanan untuk waktu tengah hari pada pukul berapa? Selalunya pada waktu di antara kelas yang tidak ada tu, dalam pukul 1 hingga pukul 2 saya akan ambil makan tengah hari. Makanan yang diambil Selalunya nasi campur. Nasi campur habis makan nasi ayam. Oh, okey. Makan malam? Adakah anda mengambil makan malam? Saya mengambil makan malam tapi mengikut kandungan makanan yang saya dah ambil tengah hari. Kalau tengah hari saya dah makan banyak, malam saya tak makan. Jadi kalau tengah hari saya makan sikit, malam saya akan makan nasi campur. Tak pun makan makanan panas. Oh, so adakah anda ambil sayur? Saya tak makan sayur. Okey, terima kasih. Okey. Okey, sekarang kami akan mencari responden yang kedua. Nampaknya ada yang tengah free. So, saya nak tanya dulu. Hai. Nak tanya sikit pasal kerja. Okey, adakah anda mengamalkan sarapan pagi? Ya. Sarapan pagi yang diambil setiap pagi? Saya makan bijirin dengan Oh, anda? Adakah anda mengamalkan sarapan pagi? Saya makan sarapan tengah hari. Okey, sarapan tengah hari. Okey, makanan tengah hari yang selalu diambil? Makanan nasi campur dengan lauk-lauk lain seperti ikan, ayam, sayur. So, anda mengambil sayur? saya suka makan sayur. Oh, okey. Kira seimbang lah sepinggan tu semua je lah. Minuman berkarbonat? Minum karbonat saya tak prefer sangat sebab Same itu. Oh, okey. Makan malam? Makanan yang diambil ketika makan malam? untuk makan malam saya makan sikit. Kadang-kadang saya tak makan pun malam, saya makan petang. So, anda mengamalkan piramid makanan? Ya. Ataupun diet? Ya. Oh, Suka raya. terima kasih. Kesibukan pelajar dan jadual pembelajaran yang padat menyebabkan waktu pemakanan pelajar SPSM tidak teratur. Tambah pula kurang aneka makanan yang menarik menghadkan pilihan makanan para pelajar. Responden secara rawat yang pertama menunjukkan bahawa beliau tidak mengambil sebarang sayuran untuk makanan harian, berbeza dengan responden yang kedua yang mengambil berat pengambilan sayur-sayuran dalam makanan harian mereka. Daripada 150 responden pelajar FTSM, kebanyakan daripada mereka mengamalkan nutrisi pemakanan. Namun tetapi, tanpa mereka menyedari bahawa gaya pemakanan yang mereka amalkan adalah amalan pemakanan sihat. Lantas, situasi ini agak membimbangkan untuk jangka masa yang panjang. Dari segi keuangan pula, hampir semua pelajar FTSM tidak mempunyai masalah keuangan untuk membeli makanan harian. Perbelanjaan sekadar RM2 untuk sarapan pagi dan RM5.50 ke RM7 untuk makanan tengah hari dan juga makan malam. Di sini, kami boleh merumuskan bahawa pelajar tidak mempunyai kekangan untuk memilih makanan yang berkhasiat atas faktor keuangan. Yang terakhir sekali, kami dapati pelajar FTSM mengamalkan pengambilan suplemen, iaitu pengambilan tambahan, tetapi mereka menolak pengambilan buah-buahan.